亲爱的姐妹们平安，感谢神我们可以在网上见面。Selamat pagi saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa di online ini. 我们用一首诗歌来开始今天的聚会。Kita mengangkat satu puji-pujian untuk memulai persekutuan hari ini. 我们来唱一首诗歌，向前走呀，努力向前走。中国人说，逆水行舟，不进则退。Saudara, di dalam ungkapan peribahasa Tionghoa ada satu kata bahwa kapal air yang berlayar di laut atau di sungai, kalau tidak maju dia pasti mundur. Demikian juga kerohanian kita. Kita tidak bisa bilang, oh kita tidak maju, kita tidak mundur, statis begitu. Kita harus maju terus. Hai maju, majulah terus. 向前走呀，努力向前走。我们一同翻开士师记第7章。Mari saudara sekalian, kita buka kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7. 我先用中文读第1节到第15节。Saya bacakan terlebih dahulu bahasa Mandarin ayat 1 sampai 15. 士师记第7章第1节，耶路巴力就是祭奠。他和一切跟随他的人早晨起来，在哈利泉旁安营。米甸营在他们北边的平原，靠近摩利冈。耶和华对基甸说：“跟随你的人过多，我不能将米甸人交在你们手中，免得以色列人向我夸大，说是我们自己的手救了我们。现在你要向这些人宣告说，凡惧怕胆怯的，可以离开基列山冈回去。”于是有22000人回去，只剩下10000人。耶和华对基甸说：“人还是过多，你们要带他们下到水旁，我好在那里为你试试他们。我指点谁说，这人可以同你去，他就可以同你去；我指点谁说，这人不可同你去，他就不可同你去。”基甸就带着他们下到水旁。耶和华对基甸说：“凡用石头填水，像狗舔的，就要使他单单站在一处；凡跪下喝水的，
也要使他单站在一处。于是用手捧作甜水的有300人，其余的都跪下喝水。耶和华对基甸说：我要用这甜水的300人拯救你们。将来将米甸人交在你手中，其余的人都可以各归各处去。这300人就带着食物和脚，其余的以色列人基甸都打发他们各归各乡的帐篷，这留下这300人。米甸营在他们下边的平原里。当那夜，耶和华吩咐基甸说：起来，下到米甸营里去，因为我已将他们交在你手中。倘若你怕下去，就带你的仆人普拉下到那营里，你必听见他们所说的，然后你就有胆量下去攻营。于是基甸带着他仆人普拉下到营旁，米甸人、亚玛力人和一切东方人都布散在平原，如同蝗虫那样多。他们的骆驼无数，多如海边的沙。基甸到了，就听见有一个人将梦告诉他的同伴说：我做了一个梦，梦见一个大麦饼滚进米甸的营中，到了帐幕，把帐幕撞倒，帐幕就翻转倾倒。那同伴说：这不是别的，乃是以色列人约阿斯的儿子基甸的道。神已将米甸和全军都交在他的手中。基甸听见这梦和梦的讲解，就敬拜神，回到以色列营中说：起来吧，耶和华已经把米甸的军队交在你们手中。Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 1-15. Adapun Yerubabel, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harodi, perkemahan orang Midian. Ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian: siapa yang takut dan gentar, biar ia pulang. Nyahlah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat turun minum air, dan berfirman Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa
menghirup dan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke rumahnya, tetapi 300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawah, di lembah. Pada malam itu berfirman Tuhan kepada Gideon, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tangan kamu. Tetapi jika kamu takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan dapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah Gideon bersama dengan Pura bujangnya itu sampai kepada penjaga terdepan. Laskar itu berkemah. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan ontak mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, ketahuilah ada seorang menceritakan mimpi kepada temannya. Katanya, aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah itu, dilanggarnya kemah itu sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Saudara, mari kita berdoa, 我们同心祷告。亲爱的天父上帝，求主帮助我们能够明白士世记第7章这个奇妙的战争和它的意义。Bapa kami di surga, tolong kepada kami untuk memahami, mengerti kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 tentang peperangan yang ajaib ini dan makna yang kami harus pelajarinya. Tuhan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 在讲第6章的时候，我曾经提说过，士世记记载祭奠的实际最长，从第6章到第8章有3章。Saudara, waktu bicara pasal yang ke-6 kitab Hakim-Hakim, saya pernah mengatakan bahwa di dalam kitab Hakim-Hakim kisah Gideon dicatat paling banyak dari pasal 6 sampai pasal ke-8。那今天我们学的第7章是讲到基甸怎么样战胜米甸人和米甸人所联合起来的亚玛力人、东方人。Saudara, hari ini kita akan bicara pasal yang ke-7, yaitu bagaimana Gideon memerangi
mengalahkan orang Midian dan sekutu-sekutunya, yaitu orang Amalek dan orang-orang timur. 这是一场非常奇妙的战事. Saudara, ini merupakan satu peperangan yang sangat-sangat unik dan sangat-sangat ajaib. 那么怎么样奇妙呢？ Bagaimana ajaibnya? Bagaimana herannya? 从刚才所念的经文，我提出几点来说明这个战事的奇妙. Saudara, dari ayat-ayat yang saya bacakan tadi, saudara, dan masih ada ayat yang saya belum bacakan, nanti sambil saya bicara dan sambil saya bacakan ayat-ayat itu, saudara, dari apa yang Alkitab catat, kita dapat melihat bahwa bagaimana anehnya mungkin bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, tetapi bagi kita, yaitu bagaimana ajaibnya peperangan di dalam pasal yang ke-7 ini. 第一，我们看见这个怎么样奇妙呢？就是双方的人数的比例差得太大，不可思议. Saudara, yang pertama kita melihat bahwa perbedaan jumlah tentara orang yang berperang dari dua pihak ini itu selisihnya kacaknya terlalu besar, nggak bisa kita bayangkan. 米甸人呢和他的这个所联合的人呢，一共有135000人，而基甸的以色列人只有32000，所以你看，135000跟32000差得太远了，是吗？ Saudara, kita lihat bahwa jumlah orang Midian dan sekutu-sekutunya itu, orang Amalek, orang-orang timur, itu ada 135.000. 135.000. Sedangkan Gideon, tentaranya orang-orang Israel itu cuma 32.000. Ya, 32.000 dibanding 135.000. Itu kacaknya udah kayak langit dan bumi dah, ibaratnya seperti itu. 那一般来说呢，如果有一方呢，一方面势力太微弱了，人太少了，一般来说他们就会向对方投降，挂起白旗讲和，俯首称臣，认输，对不对？但是呢，基甸并没有挂白旗，他反而对那些跟随他的32000人说：凡是惧怕的、害怕的，你可以回家，不必打仗。那么结果呢，他说了这个话，就有22000人退下去，就剩下10000人，这个差别又更大，简直是天渊之别。Saudara, jadi pada umumnya ya, kalau waktu dua pihak perang, saudara, kalau ada satu pihak yang lemah ya, yang kekuatannya kacak jauh ya sama lawannya, itu pada umumnya yang pihak yang negeri yang lemah, yang kecil ya, pasti akan angkat bendera putih ya, menyatakan nyerah, damai, ngaku salah, seperti itu kan. Tetapi Gideon tidak mengangkat bendera putih, saudara sekalian. Malah dia berkata kepada 32 orang itu, dia katakan siapa yang takut boleh pulang. Ya. Nah, begitu dia ngomong, saudara, langsung ada 22.000 orang pulang. Jadi sisa 10.000. Jadi 10.000 mau lawan 135.000. Itu nggak kebayang ya kita ya, seperti itu ya. Nah, 为什么祭奠如此胆大包天呢？原来那是耶和华上帝叫他如此做，如此说的。那神又为什么叫这个祭奠减少人数呢？神知道我们人性的软弱，一旦成功上帝帮助了，成功了，胜利了就会骄傲说，自夸说这是我的本事，我的厉害。所以上帝说，免得以后以色列人上帝已经帮助我，已经帮助他，还向我夸大说是我们自己的手拯救了我们。Saudara sekalian, mengapa Gideon begitu berani banget, saudara? Ya, suruh orang pulang, ya seperti itu, saudara. Dan juga orang udah pulang, sisa 10.000, saudara.
dia tidak angkat bendera. Dia masih berani begitu. Kenapa saudara? Ini sebetulnya bukan dia yang suruh, tetapi Tuhan Allah Yahweh yang suruh. Suruh dia berbuat demikian, suruh dia berkata demikian. Nah, kenapa kok Tuhan suruh orang Israel, suruh Gideon untuk mengurangi? 32.000 udah sedikit, udah nggak ada bandingnya. Kenapa masih disuruh kurangin? Suruh pulang dan akhirnya sisa 10.000. Saudara, karena Tuhan tahu kelemahan manusia. Ya, seringkali manusia ada susah, dia berdoa, Tuhan tolong, Tuhan udah tolong. Waktu dia udah sukses, dia bisa sombong, dia bisa anggap dia itu jago, dia itu lihai. Itu di dalam ayat kedua Tuhan bilang, ya, kenapa berbuat demikian? Supaya nanti jangan setelah aku yang bantu, malahan nanti orang Israel membanggakan diri di hadapan aku, kata Tuhan. Ya, nanti orang Israel bisa bilang, ini tangan kita sendiri yang hebat, kita jago. Cabai rawit, kecil-kecil juga seperti itu. Ya, untuk itulah Tuhan menyuruh Gideon kasih tahu, ya, yang takut pulang. Nah, jadi udah pulang, mundur nih 22.000, sisa 10.000 kan. Tuhan masih bilang terlalu banyak. Tadi kita udah baca ya di dalam ayat 4, masih terlalu banyak. Nah loh, jadi bagaimana nih? Kalau tadi disaring, dipilih dengan cara sukarela, ya, mau pulang boleh pulang, yang takut. Nah, sekarang udah tinggal 10.000, bagaimana disaring lagi? Bagaimana dikuranginya ini? Nah, 弟兄姊妹，我们看见这个从22000人退下之后，剩下10000，但是上帝还说太多。第4节刚才我们已经读了。那么第一次的筛选呢，就是叫他们惧怕退回去，这是筛选的方法。那现在剩下10000人，又怎么样再筛选呢？神用什么方法呢？ Bagaimana cara Tuhan untuk menyaring yang 10.000 yang katanya masih kebanyakan ini? 那我们刚才已经读了个圣经，就是借着上帝要看这个剩下的10000人怎么样喝水，就是从他们喝水的姿态来选人。Jadi saudara, cara Tuhan menyaring yaitu Tuhan mau melihat 10.000 orang ini bagaimana cara mereka minum. Ya, 所以神叫基甸把他们带到水旁，带到河边。Jadi Tuhan menyuruh Gideon membawa 10.000 orang ini ke tepi air, sungai. Ya, lihat bagaimana mereka minum. 怎么样筛选呢？上帝说：“基甸，我要选择你听好啊，基甸，你听好。我如果说这个人可以去跟你打仗，那么他就去。假如我说这个人不可以，你一定要听话，就不可以叫那个人。所以这个选择权是在于上帝。Jadi saudara, Tuhan bilang sama Gideon begini ya, waktu lihat orang minum, kalau Tuhan bilang sama Gideon ya, kalau saya bilang orang ini boleh ikut, dia boleh ikut. Kalau saya bilang sama kamu, Gideon, ini orang nggak boleh ikut ya, kamu nggak boleh ajak dia. Ya, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu Tuhan bilang, 上帝说我要试试看我要看看，我要试一试他们。Tuhan bilang saya mau mencoba melihat mereka。那么第5节就说，凡是用石头拿这个水这个2个巴掌捧着，从河里面拿水捧着水，这样甜的，好像狗一样的上帝说你把它放在一边你把它放在一边。那么另外呢，如果有人跪下来那个是刚才用手捧着水甜，好像狗一样，那个是好像一般站坐，又是站坐，又是就是弯腰，甜水的放在一边。但是如果有人跪下来就是这样喝水，你也把它
另外一方. Jadi saudara, yang mengambil air pakai kedua tangan yang menjilat, kamu pisahin, yang kayak anjing itu. Tapi kalau ada orang yang berlutut nih, minum, ya, dia kepalanya di air di sungai, dia minum begitu, nah, kamu juga pisahin. Nah, 结果怎么样呢？结果怎么样？ akhirnya bagaimana？ 结果用双手捧着水，好像狗那样甜的，有300人放在一边。那么跪下来喝水的呢，一共有9700人。从1万里面，300是舔水的，用舌头舔的，9700是跪下来喝水的。Jadi saudara, dari 10.000 orang ya, ada 300 yang pakai kedua tangan, menyerok air ya, dijilat begitu, ada 300 dipisahin. Tuhan bilang pisahin. Jadi yang berlutut minum ya, itu ada berapa? Itu ada 9.700. Banyak ya. Nah, 9.700 dipisahin ya. Baik. 那么上帝就说，那么用双手舔水的就可以跟着你打仗，跪下来的叫他回家。 Tuhan bilang yang 300 itu, ya, yang 300 orang yang menjilat itu boleh ikut kamu. Tapi yang 9.700 itu suruh pulang. Nggak boleh ikut perang. Wih, semana? Kenapa? Kenapa? 这个很重要呀。那么弯着腰的，他没有跪下来，也没有站立啊。你因为水是在下面，他弯着腰，双手捧着水喝的呢，就是什么呢？就是表示呢，这些人呢有防备的心。因为如果有敌人来，他一边喝水，他可以看，因为他没有，他是一边站着，就是弯着腰。敌人一来的时候，他马上可以直起腰来，马上就可以打仗。但是呢，如果是跪下来一直拼命的这样喝呢，你就没有看左，没有看右了，就不警醒了。那如果有敌人来呢，他们来不及，他们要站起来，也有一段时候，不警醒，不警觉，不警醒。Nah, saudara, jadi ya, kalau ada orang yang pakai dua tangan serok air, pakai dua tangan minum itu, jadi dia membungkuk, dia nggak berlutut, saudara. Waktu dia membungkuk, dia masih berhati-hati ya, dia cuma jilat air gitu. Jadi dia masih melihat kanan kiri depan, kalau ada orang musuh datang dia segera bisa langsung berdiri siap perang, saudara. Tapi kalau yang udah berlutut, namanya berlutut, saudara, kepalanya udah ngadep ke sungai aja itu. Jadi ada orang datang, musuh datang juga dia nggak tahu, nggak waspada, ya, nggak waspada. Jadi kalau perang, saudara, mata itu bagaimana, saudara? Mata itu mesti jeli, lihat kanan kiri, bahkan walaupun nggak lihat, kalau dengar suara kresek, wah itu mungkin musuh lagi berjalan, seperti itu, saudara. 我们基督徒在属灵的征战里面也应该如此保持警醒，时刻防备。圣经说，因为我们的仇敌魔鬼非常的机警，魔鬼很机警。魔鬼，你看魔鬼试探耶稣3次，3次都失败，但是他没有善罢甘休，他虽然试探耶稣失败，圣经说怎么样呢？魔鬼用完了各样的试探失败，他就暂时离开耶稣。暂时离开耶稣什么意思呢？暂时离开，以后还会再来的，以后还会再来，所以他暂时离开，什么意思？他就以后他一直要盯着耶稣，盯着耶稣，盯着耶稣，什么时候有机会再试探他，
试探耶稣，他就在试探。你看，魔鬼是那样的警醒、警觉。我们属灵的战争，我们也不要混混沌沌，要警醒，免得入了迷惑，免得我们落在魔鬼的陷阱里面。那么那300个人啊，他们是很警醒的，他们是弯着腰的可以马上就站起来的。一方面表示他们警醒，另外一方面呢，表示他们随时随地有仇敌来，他们可以站起腰来，马上就战争。Saudara sekalian, di dalam peperangan rohani juga demikian. Kita harus waspada, saudara sekalian. Karena musuh kita iblis sangat-sangat jeli, saudara. Sangat jeli, sangat waspada, sangat cermat. Kita lihat waktu dia mencobai Tuhan Yesus, ya. Mencobai Tuhan Yesus 3 kali dia gagal, saudara. Tetapi dia tidak bilang, udah dah. Oh, dia anak Allah, mana mungkin saya bisa coba. Saya udah coba tuh 3 kali gagal. Saudara, dia tidak melepaskan begitu saja. Firman Tuhan berkata apa? Setelah iblis memakai semua cara-cara untuk mencobai Tuhan Yesus, dia gagal. Dia sementara itu dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus untuk menunggu waktu yang baik. Ya, untuk menunggu waktu yang baik. Artinya, walaupun dia sudah pergi, tapi dia masih membuntuti, mengikuti, matanya masih melihatin Tuhan Yesus. Oh, siapa tahu lain kali dia lapar lagi, dia kepengen makan lagi, saya coba lagi. Ya, saya rayu lagi, saya coba lagi. Nah, saudara, ya, jadi dalam Injil Lukas berkata, iblis sementara meninggalkan Tuhan Yesus dan dia menunggu kesempatan waktu yang lain lagi. Saudara, maka kita melihat 300 orang yang minum air pakai dia serok air pakai kedua tangannya, yang membungkukkan badan, ya, itu menandakan mereka waspada. Di satu sisi dia waspada, di sisi yang lain begitu lihat ada musuh dia langsung bisa melempengkan punggungnya, langsung berdiri cepat ya, dari bungkuk dia berdiri begitu. Dia langsung bisa menghadapi musuh, siap siaga untuk maju untuk perang. Tapi kalau kamu udah jongkok begitu, saudara, itu lambat. Itu lambat. 所以好了，选了300个人之后又怎么样打仗呢？现在有了300个人，怎么样打仗呢？ Saudara, sekarang 300 orang udah terpilih. Lalu bagaimana berperang? Kan saya说了9700个回家，留下300人. Tadi udah dikatakan yang 9.700 orang pulang dan sisa yang 300. 所以呢300个人呢就预备粮食了啊，预备要吃的东西。300 orang itu tadi kita sudah lihat mereka siapin makanan. 然后呢，另外一方面我们就看见，在第8节告诉我们，那个时候呢，米甸人呢已经在米甸人的营军营已经在这个平原已经在下面了。Saudara, waktu orang Israel lagi milih-milih itu, ini ada kaitan dengan pasal yang ke-6 ya. Mereka kan udah kumpul, orang Midian juga kumpul ya, kan dipanggil orang Amalek, panggil orang-orang timur, mereka udah datang. Nah, di dalam pasal 7 ayat 8 dikatakan perkemahan orang Midian itu ada di bawah di lembah ada dataran. Mereka sudah nunggu di situ. 那一天晚上，耶和华上帝就对基甸说：“他说基甸，你起来，你现在起来呀，你下到下面米甸人的营中我要把他们交在你的手中。” Jadi pada malam itu Tuhan berkata kepada Gideon, Gideon, kamu turun ya, kamu turun ke lembah itu, turun ke lembah, dataran di bawah itu ke perkemahan orang Midian. Nah, saya segera akan menyerahkan mereka ke dalam tangan kamu. Ya, ke dalam tangan kamu. Nah, 上帝叫基甸先下到米甸人的营中，他自己先下，
不过如果神说如果你害怕的话啊，你可以带一个你的仆人啊，他有一个仆人叫做普拉，你带他陪你下到米甸人的营中，悄悄的。为什么呢？上帝说，我要你听他们的话，听那个米甸人讲话。你听了米甸人的讲话，我保你一定勇敢，你一定勇敢的打仗。Jadi saudara, kenapa Tuhan berkata kepada Gideon sendiri ya, kamu sendirian turun dulu ke perkemahan orang Midian. Saya mau kamu dengar nih, ada pembicaraan orang Midian. Setelah kamu udah dengar, dia orang bicara, nanti ada 2 orang bicara, kamu udah dengar, kamu pasti nyalimu. Hebat, pasti kamu berani. Nah, cuman kalau kamu pergi sendiri, kamu takut bahwa seorang bujang kamu, pembantu kamu, si Pura itu, kamu ajak dia. 所以你看啊，上帝多么好，上帝知道基甸害怕是吗？他烧那个父亲的这个坛啊，这个巴力呢，砍断就是在晚上是吗？他怕，上帝体谅，所以这一次基甸没有要求，上帝自己说，如果你害怕你可以带你的仆人，如果你不怕，你自己先去。结果你看基甸就带了他的仆人。Saudara, kita lihat Tuhan betapa baiknya ya. Tuhan sangat nauin kelemahan-kelemahan kita. Tuhan tahu ya. Jadi Tuhan bilang, Gideon, kalau kamu takut nih begini, kalau kamu berani pergi sendiri, ya. Tapi kalau mau takut, ajak tuh satu pembantu kamu, bujang kamu, ya, si Pura. Nah, kamu dengar. 弟兄姊妹，我们走天路，我们打属灵的战争，我们也需要有同路人。可能是2、3个同路人，可能是一小撮的，能够跟我们同行，能够我们跟他们分享，能够彼此的陪伴。Saudara, begitulah kita menempuh perjalanan musafir ya, menuju perjalanan ke surga ya. Kita di dalam perjalanan mengikut Tuhan ini, saudara, kita butuh ya teman seperjalanan. Mungkin 1-2 orang yang mengerti kita, mungkin segelintir, sekelompok orang, sekelompok kecil yang punya visi misi sama, punya passion sama, ya, saling menguatkan, saling menghibur, saling mengingatkan. Kadang-kala kita bisa lupa, ya. Nah, maka itu Tuhan berkata, yuk takut ya, takut ajak tuh si Pura. 好了，现在基甸就带了普拉，betul si Gideon bawa ini Pura， 他就悄悄的，米甸人不知道啊，悄悄的到米甸的营中Gideon ini bawa Pura nih pelan-pelan ya, nggak diketahui sama orang Midian ini, ya, malam-malam ini, ya malam-malam saudara, bawa Pura ke perkemahan orang Midian. Dia dengar ada 2 orang nih, 2 orang Midian. 1 orang bilang sama temannya, 有一个米甸人对他的朋友说，我做梦，你梦见什么？我梦见有一个大麦饼滚到米甸人的营中，就是我们是米甸人嘛，滚到我们米甸人的营中。那么这个在营里面不是很多的帐篷吗？那么他就把帐篷呢，那个饼啊，麦饼撞到那个帐篷啊，帐篷就翻转了。所以这个人对他的同伴这样说，那同伴听了以后呢，同伴就解释他的梦了。那同伴解释他的梦他说我知道你的梦是什么呢？他说这个不是别的，那个滚，那个流动滚的那个大麦饼了，那个是什么呢？那个是以色列人约阿斯的儿子基甸的刀，基甸的刀，因为
他的上帝，上帝已经把米甸人和米甸人的全军交在基甸的手中。你看，有的时候啊，人啊，听神的话听不进去，听人的话就听得进去。上帝已经说了，我要把米甸人交在你的手。都会有时候人还怕怕的，现在就让你自己听这个米甸的营中有人这样讲话，一个人做梦，他的朋友听了梦以后就告诉他，这个上帝已经把我们米甸人交在基甸的手中。哇，这个基甸听了以后就胆子又大起来了。他就感谢，他就马上他敬拜上帝。他敬拜上帝以后呢，他就回到以色列人的营中。Nah, saudara, seringkali gini ya manusia ya, kan Tuhan udah dibilang sama Gideon, saya mau serahkan nih orang Gideon ke tangan kamu, kamu pasti menang. Tapi ada kalanya tuh manusia masih apa iya gitu kan ya, di depan kan begitu. Gideon mau minta apa ya, bukti inilah, bukti itulah. Nah, kali ini Gideon nggak minta bukti, tapi Tuhan yang kasih dia bukti. Nih, yuk takut ya. Nih dengerin nih, dia orang sendiri yang ngomong nih. Ini orang Midian sendiri di antara mereka yang ngomong. Satu bilang dia mimpi, satu lagi temannya menginterpretasikan mimpi itu. Dia kata, ini mimpi bukan apa-apa loh. Ya itu apa? Roti yang besar yang menggelinding itu tuh, ya, yang merobohkan kemah itu bukan siapa-siapa. Itu adalah anaknya Yoas, yaitu Gideon, dan pedangnya itu, karena Tuhan udah menyerahkan orang Midian nih kita nih ke tangan Gideon. Nah, orang Midian sendiri yang ngomong. Wah. Jadi si Gideon, wah, nyalinya langsung gede. Wah, dia berdoa, dia bersyukur, dia menyembah Tuhan. Terima kasih nih Tuhan. Sekali lagi dikasih bukti. Tuhan udah ngomong, manusia musuh sendiri udah ngomong. Tuhan udah nyerahin kita nih ke dalam tangan di orang. Maka Gideon bagaimana? Udah gitu langsung dia kembali dah ke perkemahan orang Israel sendiri. Ya, 所以呢第15节，祭奠听了那个梦和梦的讲解，就敬拜神，然后呢，他就回到这个以色列人的营中，对他们说：“起来吧，耶和华已经把米甸的军队交在你们的手中，你就是交在我们的手中了。” Ya, dia udah menyembah Tuhan, saudara. Langsung dia pergi pulang ke perkemahan orang Israel malam-malam tuh ya saudara ya. Jadi berkata, kita bangun, ayo. Ya, Tuhan sudah menyerahkan orang Midian ke dalam tangan kamu. Ini kita nih. Ya kan dia ngomong sama tentaranya. Tangan kamu ya, tangan Midian juga, tangan kita. 所以呢，基甸就把那300个人分作3队。Gideon membagi, kan ada 300 orang, dibagi 3 grup。基甸自己在1队，还有2队。这个3队的人呢，就把米甸人的营包围起来。Saudara, 300 orang dibagi 3 grup. 1 grup Gideon ya. Masih ada 2 grup lagi itu, mereka 3 grup mengelilingi perkemahan orang Midian. Ya, orang Midian. 那么基甸呢，就把每一个人就得到一个空的瓶子，还有这个瓶里面呢，这个瓶不是像我们现在这个的玻璃瓶，不是，这个瓶就是用泥做的呀，用泥做的那个瓶啊，那里面有火把，就每一个人得到一个瓶，里面有火把，一个手呢有这个号。Jadi Gideon ya 300 orang ini dibagi 3 grup, 1 grup 100 orang, yang 1 grup ikut Gideon, yang 2 grup lagi ini pencar gitu. Jadi 3 grup ini saudara mengelilingi perkemahan orang Midian, mengelilingi. Nah, Gideon memberikan mereka setiap orang tuh buyung ya, jar, itu jar, kayak vas kembang itu, vas ya, jar. Jadi di dalam buyung itu ada obor api.
Ya, tiap orang dapat satu lagi ada sangkakala buat tiup. Jadi Gideon bilang ya, yuk orang nih ya, ikutin saya nih. Saya berbuat apa, yuk ikut apa. Kalau saya menjerit, ikut menjerit. Saya tiup sangkakala, kamu tiup sangkakala. Ya, saya bicara apa, ikut bicara apa. Nah, udah siap nih ya. Jadi 300 orang, 3 grup untuk mengelilingi itu. Nah, saudara, jadi itu kira-kira pada pada malam hari, 大概是晚上10点11点左右, kira-kira jam 10 jam 11 kan udah malam saudara. Jadi ada orang udah tidur, ya 敌人已经睡得很熟了, jadi udah lelap nih musuh nih, siap besok pagi perang kali begitu ya saudara. Jadi malam mereka tidur, wah 忽然间怎么样呢？祭奠就吹号了，祭奠吹号，然后喊叫，祭奠喊什么呢？就是说耶和华和祭奠的道，喊什么呢？喊耶和华和祭奠的道。祭奠这样喊呢，其他的人也跟着喊叫说耶和华和祭奠的道，把那个瓶子打破，就有火把出来。你看晚上亮起来了，从前没有灯嘛，没有路灯，很暗，突然间亮起来了，又有人的声音，又有号的声音，所以敌人吓得半死。Jadi saudara pada malam-malam itu ya, Gideon memecahkan bulinya tuh, dalamnya kan ada obor ya. Malam dulu kan nggak ada lampu, nggak ada listrik, gelap ya. Jadi ada 300 obor. Ada suara apa? Pedang Allah dan pedang Gideon. Ya, Gideon. Ini pedang Allah dan pedang Gideon. Suara langsung tiup sangkakala. Gideon, grupnya Gideon tiup. 2 grup itu juga 300 orang. Bayangin, 300 orang berteriak, berseru, 300 orang tiup sangkakala. 300 orang itu memecahkan, itu juga ada suaranya bunyi. Lalu ada obor api. Waduh, ini musuh bagaimana? 这个敌人啊，吓得半死，魂不附体。圣经怎么说呢？圣经就说他们呢，上帝，你看，这是上帝的作为。上帝让他们米甸人的营中，他们的军队互相残杀，他们自己人慌乱嘛，自己人就杀自己人啊。那么前面不是说吗？不是有好几个支派的人来跟随米甸吗？那么他们也从别的地方呢就下来，从别的地方下来，那个300人是在前线啊，还有从这个山上的那个就下来，就跟着米甸，跟着基甸追赶这个米甸人。Jadi saudara, orang yang dari di pegunungan ya, orang-orang Israel juga turun ya, ikut lagi perang. Itu suku-suku ya, ikut perang, mengejar orang Midian, orang Amalek, orang-orang timur itu, seperti itu. 那然后呢，我们就看见米甸人的2个首领被抓了， ada 2 pemimpin orang Midian ketangkap. 一个叫做俄利，一个叫做以西伯。 Ini raja ya, raja pemimpin ya, orang Midian. Satu namanya Oreb, satu namanya Jeeb. 这个俄利呢就被杀在俄利的磐石。这个以前的人呢，如果这个是他的，就用他的名。这个磐石是俄利的，就叫做俄利的磐石。他在这个俄利在他自己的磐石被以色列人杀了。这个以基伯呢，以基伯就在以基伯的酒渣压酒的地方哈，压酒的地方也是属于他的，所以叫做以基伯的酒渣，他也在那边被以色列人所杀。Jadi saudara, ini 2 raja ya, satu Oreb, dia dibunuh di gunung batu Oreb. Orang dulu gitu ya, kalau ini siapa punya jadi pakai nama dia begitu nih. Si Oreb dibunuh di gunung batu. Gunung batu itu nama gunung batu Oreb. Nama si Jeeb nah, Raja Jeeb ini dia dibunuh di mana? Dia dibunuh di tempat pemerasan anggur. Itu juga tempat pemerasan anggur dia punya. Maka namanya tempat pemerasan anggur Zeeb. Jadi 2 raja Midian
saudara, dibunuh. Rajanya pemimpin dibunuh, yang lain udah kocar kacir, yang lain kan saling membunuh satu dengan yang lain. 所以我们就看见米甸人就这样被基甸和以色列人打败。Saudara, demikianlah kita melihat bahwa orang Midian ya dikalahkan, digempur habis-habisan dengan digempur sama Gideon dan orang-orang Israel. 所以第7章用一句话给我们看见什么呢？第7章给我们看见战争是在乎上帝，战争的失败成功那是在乎上帝。 Saudara, kita pakai satu kata ya, saya mengkonklusikan satu kata untuk pasal yang ke-7, yaitu kalah atau menangnya peperangan itu tergantung di tangan Tuhan. Yang berdaulat tangan Tuhan yang maha kuasa. 我们属灵的征战的胜败也是在于上帝。我们听神的话，上帝不是说吗？我说这个人可以跟做就跟做，我说选人就选人，我说人太多，你就要叫人推，再多再推，就是用神的方法。Saudara, di dalam peperangan rohani juga demikian. Saudara, seringkali kita kalah. Kenapa kita kalah? Karena kita nggak ikut Tuhan, karena kita lalai, saudara. Tapi kalau ikut, kita waspada, kita ikut ya apa kata Tuhan, saudara, terus komunikasi ya dengan Tuhan yang baik, saudara, peperangan rohani juga akan menang. Jadi kemenangan hari ini nggak jamin besok. Kalau besok kita pikir, oh kita udah menang nih, oh lalai. Nah, tadi ingat, iblis menantikan, dia sekarang gagal, tapi dia tunggu kesempatan yang baik. 所以呢，我们在灵里面，我们也应该警醒。Kita juga harus selalu waspada di dalam peperangan rohani. Mari kita berdoa. 我们同心祷告。亲爱的天父上帝，我们谢谢你的恩典，我们看见在第7章非常重要的是，我们就看见征战的胜败乃是在于上帝。当我们胜利的时候，那也是因为神与我们同在，叫我们能够把一切的荣耀尊贵都归给主，叫我们不要骄傲。亲爱的主，愿主你让我们能够时刻能够警醒，一直到我们见主面的时候。Terima kasih Bapa kami di dalam surga, kami belajar perkara yang penting di dalam mengikut Tuhan, di dalam peperangan rohani. Tuhan, biarlah kami senantiasa menaati Tuhan, berkomunikasi erat dengan Tuhan, sehingga kami selalu waspada, mendengar apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan larang, apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Tuhan tolong kepada kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 今天的信息让我们再次看见，在奇妙的战争里面，以色列人用极少数的、少的很难想象的这个数目，300人竟然能够打败135000人的米甸的军队，这是不可思议的。为什么呢？因为有神与他们同在，神帮助，神的能力与他们同在。我们的神就是我们唯一的帮助。Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini yang kita pelajari, kita melihat satu peperangan yang begitu ajaib. Umat Tuhan, Gideon dengan jumlah yang sedikit dan sangat sedikit, sedikitnya sampai kita nggak bisa bayangkan, 300 orang bisa mengalahkan tentara 135.000 orang. Semuanya itu dikarenakan Tuhan. Tuhan adalah penolong kita. Kita angkat puji-pujian, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itu 就是我们唯一的救主。我们来唱这首诗歌，耶稣 itulah satu-satunya。只有主耶稣唯一的救主，他愿世界来救我。他曾应许说，他必要再来，迎接我们回天家。哦，哈利路亚，赞美上主，天上的赏赐和祈祷。哦，哈利路亚，赞美上主，天上
的赏赐和期待。Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga。只有主耶稣唯一的救主，他愿世界来救我。他曾应许说，他必要再来，迎接我们回天家。哦，哈利路亚，赞美上主，天上的赏赐和期待。哦，哈利路亚，赞美上主，天上的赏赐和期待。